Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Dr. Ahmad Rafizi bin Saleh, pensyarah LMCW 2143, subjek Falsafah dan Isu Semasa, set 11. Kami akan membentangkan falsafah Presiden Rusia terhadap isu konflik Palestin dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi Universiti Kebangsaan Malaysia. Baiklah, seterusnya, saya akan menerangkan berkenaan dengan metodologi kajian. Metodologi kajian ini terdapat dua jenis reka bentuk, iaitu kajian kaedah campuran dan kajian tindakan. Kajian kaedah campuran atau yang dipanggil makna mixed method adalah menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk lebih memahami dan menerangkan masalah kajian. Seterusnya, kajian ini telah menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif, yang mana kajian ini telah dilakukan di perpustakaan serta menggunakan soal sidik dan kaedah temu bual. Kajian ini telah mendapatkan 33 responden dan menebual 6 orang responden serta seorang pakar. Kajian ini telah dilakukan di Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Bangi. Konflik Israel-Palestin merupakan suatu isu yang kompleks dan telah berkembang beberapa dekad dahulu. Menurut sebuah artikel oleh Nicole Lario, konflik ini bermula pada abad ke-19. Gerakan Zionis muncul pada abad ke-19 dengan abad lama untuk menubuhkan tanah air Yahudi di Palestin dan telah mendapat sokongan dalam kalangan masyarakat Yahudi. Deklarasi Balfour pada 1917 menyatakan sokongan British, menyebabkan kemunculan ketegangan antara masyarakat Yahudi dan Arab. Pada tahun 1920, mandat British telah membenarkan British untuk mentadbir Palestin dan pembahagian Palestin kepada negara-negara Yahudi dan Arab dijalankan atas cadangan pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Pada tahun 1948, negara Israel ditubuhkan yang seterusnya timbul campur tangan tentera daripada negara Arab. Konflik ini dikenali sebagai Perang Kemerdekaan atau Nakba, mengakibatkan pemindahan ratusan ribu rakyat Arab Palestin dan penciptaan kem pelarian Palestin. Perang 6 hari pada tahun 1967 berakhir dengan Israel menguasai Baitul Maqdis Timur, Semenanjung Gaza, Semenanjung Sinai dan dataran tinggi Golan. Negara-negara Arab melancarkan serangan mengejut pada tahun 1973 ke atas Israel untuk mendapatkan semua wilayah yang hilang pada tahun 1967, dikenali sebagai Perang Yom Kippur. Hamas, sebuah kumpulan Islam, telah dapat menguasai Gaza dan membawa kepada perpecahan dalaman Palestin. Pada tahun 1987, Intifada pertama berlaku, iaitu pemberontakan Palestin menentang pendudukan Israel di tebing barat dan Gaza, dan telah dilaksanakan selama 6 tahun. Intifada pertama tamat pada tahun 1993 dengan perjanjian Oslo yang telah menyediakan rangka kerja untuk rundingan damai antara Israel dan Palestin. Intifada kedua, kadangkala dirujuk sebagai Al-Aqsa Intifada, bermula pada September 2000 dan berlangsung sehingga akhir tahun 2005. Pelbagai inisiatif dan rundingan damai yang dijalankan menghadapi halangan dan keganasan kekal meningkat secara berkala, mengakibatkan korban awam serta hubungan antarabangsa yang tegang. Isu pelarian Palestin yang berpunca daripada Perang 1948 kekal menjadi kebimbangan utama dengan berjuta-jutaan pelarian dan keturunan mereka mencari hak untuk kembali ke tanah asal. Pada 10 Oktober 2023, Presiden Rusia Vladimir Putin mengadakan perbincangan di Kremlin dengan Perdana Menteri Iran yang berlatar belakangkan konflik antara Israel dan militan Palestin di Gaza. Putin menekankan bahawa Rusia menganggap konflik di Timur Tengah termasuk isu Palestin sebagai isu yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang hati-hati. Putin menyalahkan kegagalan politik Amerika Syarikat di Timur Tengah, menyatakan bahawa Amerika Syarikat memonopoli usaha antarabangsa untuk mewujudkan keamanan dan menuduh Amerika Syarikat mengabaikan sepakat yang boleh diterima oleh kedua-dua pihak dan sebaliknya mempromosikan idea sendiri tanpa mengambil kira kepentingan asas Palestin. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti falsafah Presiden Rusia dan implikasi-implikasi falsafah Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin.
serta menjalankan langkah-langkah untuk menangani isu konflik di Palestin berdasarkan pendekatan falsafah Presiden Rusia. Sebuah artikel oleh Dr. Muhammad Rasul Muhammad Noor telah menerangkan pelbagai aspek tentang konflik yang berlaku di Palestin. Beliau telah menyatakan bahawa perbincangan untuk mewujudkan keamanan di Palestin seolah-olahnya sia-sia dan tiada kesudahan yang baik. Beliau juga mencadankan langkah-langkah yang dapat dijalankan bagi keamanan sedunia. Menurut beliau, selagi Israel tidak mematuhi resolusi PBB 487, keamanan umat Islam di Palestin akan kekal impian yang sukar untuk dikecapi. Beliau juga membentangkan kepentingan pemerkasaan badan-badan setempat dan antarabangsa dalam arah yang membawa kepada ketenteraman dunia. Di samping itu, sebuah kajian bertajuk Palestin Kepentingannya kepada Umat Islam telah menganalisis latar belakang dan sejarah kewujudan negara Palestin. Kajian tersebut menerangkan peranan yang dimainkan oleh beberapa pihak, termasuk pelajar, badan bukan kerajaan dan masyarakat umum dalam aspek kefahaman dan penyebaran tentang isu Palestin. Contohnya, Organization of the Islamic Conference (OIC) bersetuju untuk mengadakan tabung kemanusiaan untuk membantu bangsa di Gaza dan membentuk kumpulan pengaman di Gaza. Badan bukan kerajaan seperti Mercy Malaysia ditubuhkan bagi tujuan untuk memberi bantuan tindak balas sekiranya berlaku krisis dan bencana. Walau bagaimanapun, masih tidak ada kajian yang dibuat berkaitan dengan pendekatan falsafah yang diambil oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin. Sebanyak kajian yang telah dijalankan mengenai isu konflik di Palestin tidak berkaitan dengan falsafah Presiden Rusia dalam isu konflik ini. Justru itu, kajian ini telah dilaksanakan untuk mengenal pasti langkah dan kesan perbandingan pendekatan falsafah yang diambil oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin. Antara kepentingan kajian ini dilaksanakan adalah untuk memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana seorang pemimpin mengendalikan isu-isu yang melibatkan konflik serantau yang kompleks. Di samping itu, kajian ini turut melihat kesan dari falsafah dan pendekatan Presiden Rusia terhadap isu konflik di Palestin. Malah, kajian ini dapat membuka mata rakyat mengenai pemimpin yang dipilih oleh mereka sendiri. Sama ada, pemimpin tersebut mempunyai kebolehan dan potensi dalam menangani konflik di peringkat antarabangsa. Perkara ini perlu diambil catna kerana tidak semua pemimpin mampu menangani konflik serantau dengan impak yang besar terhadap hubungan antarabangsa dan kestabilan kawasan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membahas falsafah pemimpin dunia dalam menangani isu konflik di Palestin dengan fokus khusus pada Vladimir Putin iaitu Presiden Rusia. Mari kita memahami pandangan dan pendekatan beliau terhadap konflik ini. Pertama-tama, kita melihat pengaruh ideologi dalam pemikiran Putin. Menurut penelitian Marilyn Laruelle pada Mac 2017, Putin terpengaruh oleh falsafah Evangelion. Alien menekankan kepentingan nasional dan peran diplomatik Rusia. Pengaruh ideologis ini membentuk identitas Putin sebagai sosok yang tegas dan lantang. Saat kita memeriksa sikap Putin terhadap konflik Israel-Palestin, dapat dilihat dari wawancara dengan Anadolu Agency, Putin dengan tegas mendukung Palestin dan mengkritik Israel atas penggunaan kekuatan militer untuk merampas tanah Palestin. Ini mencerminkan pandangan Putin terhadap pentingnya menyelesaikan ketidakadilan sejarah. Selanjutnya, Putin menggunakan konflik ini untuk keuntungan geopolitik Rusia. Menurut Reuters pada November 2023, ia melihat konflik Israel-Palestin sebagai peluang untuk memperkuatkan peran Rusia sebagai penyelesaian damai dan mendapatkan dukungan dari negara-negara yang anti-AS di Timur Tengah dan Global Selatan. Pada saat yang sama, Putin kritik terhadap Amerika Syarikat mengambil pendekatan pro-Palestin untuk membedakan Rusia dari AS dan UI. Tujuannya adalah membangun citra Rusia sebagai alternatif yang kuat terhadap dominasi AS. Dalam upaya menjunjung hukum internasional, Putin mendukung pembentukan negara baru bagi penduduk Palestin sejalan dengan resolusi PBB 181/1997 yang mengadvokasi negara Palestin. Ini mencerminkan keseriusan Putin dalam mendukung hak berdaulat bagi Palestin. Namun, penting untuk dicatat bahawa sikap Putin terhadap konflik Ukraine berbeza. Beliau menolak melihat Ukraine sebagai negara terpisah berdasarkan perjanjian lama sambil merujuk pada intervensi NATO di Yugoslavia dan invasi Iraq dan Suriah oleh AS sebagai dasar ketidaksetujuannya terhadap norma internasional. Sebagai kesimpulan, falsafah Vladimir Putin dalam konflik Israel-Palestin mencerminkan pendekatan pragmatis,
kebijaksanaan strategis dan kecenderungan menentang norma internasional saat ada kepentingan bagi Rusia. Sekian, terima kasih. Seterusnya ialah hasil soal selidik. Terdapat 4 bahagian di dalam borang ini. 33 responden telah menjawab borang soal selidik ini. Bahagian A adalah tentang maklumat dan latar belakang responden seperti fakulti, tahun pengajian, umur, jantina, etnik, agama, selain pengetahuan tentang prinsip yang dipegang oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin. Bahagian B adalah tentang pandangan daripada mahasiswa UKM terhadap konsep Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin dan sebab berfikiran sedemikian. Antara jawapan responden yang tertinggi adalah pro-Palestin dan sebabnya ialah pengaruh media massa yang menguar-uarkan pendirian Presiden Rusia dalam isu Palestin. Bahagian C adalah tentang implikasi falsafah Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin. Antara jawapan responden tertinggi adalah mengalihkan perhatian daripada konflik antara Rusia dan Ukraine. Selain itu, meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kemanusiaan di Palestin. Selanjutnya, menyebabkan tegangan emosi bagi rakyat negara yang pro-Palestin terhadap polisi Amerika Syarikat yang pro-Israel. Bahagian D adalah tentang langkah untuk menangani isu konflik di Palestin berdasarkan pendekatan falsafah Presiden Rusia. Antara jawapan responden tertinggi adalah melakukan rundingan antarabangsa bersama pihak berkepentingan. Seterusnya, bagi perbandingan dan perbincangan hasil analisis soal selidik dan temubual berdasarkan objektif kajian. Majoriti responden bersetuju bahawa falsafah Presiden Rusia memihak kepada Palestin di mana pengaruh media massa memainkan peranan penting. 70% responden juga bersetuju bahawa implikasi falsafah Presiden Rusia adalah mengalihkan perhatian daripada konflik antara Rusia dan Ukraine, menyebabkan tekanan emosi bagi rakyat negara yang pro-Palestin terhadap polisi Amerika Syarikat yang pro-Israel serta meningkatkan perhatian dunia terhadap isu kemanusiaan di Palestin. Majoriti responden juga bersetuju bahawa rundingan antarabangsa merupakan langkah yang patut dilaksanakan untuk mendorong kemerdekaan negara Palestin. Kebanyakan responden juga mendukung penyelesaian dua negara dan menyarankan kerjasama global dalam isu ini. Okey, baiklah. Sebagai rumusan yang dapat disimpulkan melalui hasil kajian pendekatan falsafah yang dipegang oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin, kajian ini telah menggunakan beberapa instrumen kajian seperti borang soal selidik dan temu bual bagi mendapatkan maklum balas daripada responden. Bagi mendapatkan data yang pelbagai, borang soal selidik ini telah diedarkan kepada mahasiswa-mahasiswi UKM dari pelbagai tahun pengajian. Tujuannya adalah untuk memenuhi ketiga-tiga objektif kajian yang telah ditetapkan. Berdasarkan data yang diperoleh daripada kedua instrumen kajian berikut, pengkaji dapat menyimpulkan bahawa majoriti responden sedar akan pendekatan falsafah yang diambil oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin. Jadinya, di samping mengedarkan borang soal selidik, beberapa responden dan seorang pakar telah ditemu bual bagi mendapatkan lebih pencerahan mengenai kajian pendekatan falsafah ini. Tuntasnya, kajian ini dapat membuktikan bahawa mahasiswa dan mahasiswi UKM amat peka dan cakna dengan pendekatan dan kesan falsafah yang dipegang oleh Presiden Rusia dalam isu konflik di Palestin serta sekaligus mencapai objektif kajian ini. Malah responden turut bersetuju akan cadangan langkah yang boleh diambil dalam menangani isu konflik di Palestin berdasarkan falsafah Presiden Rusia. Sekian sahaja daripada kami. Terima kasih.